أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الحمد Oke, kita istighfar dan seterusnya lah. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahal azim الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. لا إله إلا الله 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 لا إله إلا الله. Tapi kan 33 orang. 33 orang kan? Tak cukup. Lagi la ilaha illallah 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 لا إله إلا الله 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 محمد رسول 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 الله لا إله إلا الله
Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadun Nabiullah. 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 La ilaha illallah Muhammadun Habibullah. 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 La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah alaihi salatullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah alaihi salatullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah alaihi salatullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah عليه صلاة الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله. الله الله حق. 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 الله الله حي. 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 يا قيوم 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 الله حي دائم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم.
يا عفو يا غفار يا تواب يا قدوس يا جليل يا عفو يا غفار يا تواب يا قدوس يا جليل يا عفو يا غفار يا تواب يا قدوس يا جليل يا عفو يا غفار يا تواب يا قدوس يا جليل يا عفو يا غفار يا تواب يا قدوس يا جليل. Wahai Allah yang maha pemaaf, wahai Allah yang maha pengampun, wahai yang maha penerima taubat, wahai yang maha suci, yang maha agung, maafkanlah kami ya Allah, ampunilah kami, terimalah taubat kami, suci dan jernihkanlah hati nurani kami daripada segala penyakit hati, dosa dan berhala dunia. Ya Nur ya Hadi ya Haq 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 ya Nur ya Hadi ya Haq. Wahai Allah yang maha pemilik dan maha pemberi cahaya, yang maha pemberi petunjuk, yang maha benar, pancarkanlah cahaya petunjuk dan kebenaran serta makrifat-Mu ke dalam hati kami. Ya Fattahu ya Fattahu ya Fattahu ya Fattahu ya Fattah. Wahai Allah yang maha pembuka, bukakan hijab antara kami dan Engkau ya Allah. Ya Latif ya Latif ya Latif ya Latif ya Latif. Wahai Allah yang maha lembut, lembutkanlah hati-hati kami yang keras ini agar sentiasa gemetar ketika disebut nama-Mu. Ya Hafiz ya Muhaimin, Ya Hafiz ya Muhaimin, Ya Hafiz ya Muhaimin, Ya Hafiz ya Muhaimin, Ya Hafiz ya Muhaimin. Wahai Allah yang maha pemelihara lagi maha pelindung, peliharalah, lindungilah dan pagarilah hati-hati kami daripada bisikan nafsu dan syaitan. Ya Bari, ya Bari, ya Bari, ya Bari, ya Bari. Wahai Allah yang maha mengadakan segalanya, anugerahkan kami kepasrahan yang sepenuhnya terhadap-Mu. Jadikanlah seluruh jiwa raga kami untuk perjuangan agama-Mu dan abadi-Mu yang sejati. Ya Alimu ya Hakimu ya Rashid. 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 Wahai Allah yang maha mengetahui, yang maha bijaksana, yang maha cerdas, kurniakanlah kami ilmu ma'rifat, agar kami benar-benar mengenali dan mentaati-Mu. Curahkanlah hikmah dan kebijaksanaan, agar kami menjunjung segala titah perintah-Mu. Berilah perhatian-Mu dan kasih sayang-Mu dalam setiap urusan kami. Ya Arhamar Rahimin, Ya Hakim, Ya Karim, Ya Ahadu, Ya Samad, Ya Hayyu, Ya Muhyi, Ya Qayyum, Ya Dzal Jalali wal Ikram. La ilaha illa anta Rabbuna, Ya Arhamar Rahimin, Ya Hakim, Ya Karim, Ya Ahadu, Ya Samad, Ya Hayyu, Ya Muhyi, Ya Qayyum, Ya Dzal Jalali wal Ikram. La ilaha illa anta Rabbuna, Ya Arhamar Rahimin, Ya Hakim, Ya Karim, Ya Ahadu, Ya Samad, Ya Hayyu, Ya Muhyi, Ya Qayyum, Ya Dzal Jalali wal Ikram. La ilaha illa anta Rabbuna, Ya Arhamar Rahimin, Ya Hakim, Ya Karim, Ya Ahadu, Ya Samad,
يا حي يا محيي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام لا إله إلا أنت ربنا يا أرحم الراحمين يا حكيم يا كريم يا أحد يا صمد يا حي يا محيي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام لا إله إلا أنت ربنا. Wahai Allah yang maha mengasihani daripada segala yang mengasihani, yang maha bijaksana, yang maha mulia, yang maha esa. Engkaulah tempat meminta, wahai yang maha hidup, yang maha menghidupkan, yang maha berdiri sendiri, yang maha memiliki keagungan dan kemuliaan. Tiada Tuhan melainkan Engkau, Tuhan kami. Layakkanlah kami, ya Allah, menjadi golongan yang berjaya di dunia dan akhirat. Terima dan berkatilah himpunan kami. Doa syifa. Salawat syifa. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. Ya Allah, berilah rahmat ke atas penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dengan berkat bersalawat ke atas baginda akan menyembuhkan hati-hati, menjadi penawar dan menyehatkan tubuh badan, juga memberi kesembuhan penyakit, serta mengurniakan cahaya penglihatan, dan kurniakanlah juga rahmat, keberkatan, dan kesejahteraan ke atas keluarga dan sahabat baginda. Sayyidul Istighfar. Allahumma anta rabbuna la ilaha illa anta khalaqtana wa nahnu ibaduka wa nahnu ala ahdika wa wa'dika mastata'na na'udzu bika min syarri ma sana'na nabu'u laka bi ni'matika 'alaina wa nabu'u laka bi dhunubina faghfir lana fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Ya Allah, Engkau Tuhan kami, tidak ada Tuhan melainkan Engkau. Engkaulah yang telah menjadikan kami, dan kami adalah hamba-Mu, dan kami menurut di atas perintah dan perjanjian dengan-Mu sekadar keupayaan kami. Kami berlindung dengan-Mu daripada kejahatan dosa yang telah kami lakukan, dan kami mengaku dengan nikmat-Mu ke atas kami, dan kami mengaku dengan dosa-dosa yang telah kami lakukan. Maka ampunilah kami, maka sesungguhnya tiada siapa yang dapat mengampunkan segalanya melainkan Engkau, ya Allah. Allahumma tahhir qulubana minan nifaq wa a'malana minar riya wa alsinatana minal kadhib wa a'yunana minal khiyana innaka ta'lamu kha'inatal a'yuni wa ma tukhfis sudur. Ya Allah, sucikanlah hati-hati kami daripada nifak, amalan-amalan kami daripada riya, lidah-lidah kami daripada berdusta, dan mata-mata kami daripada khianat. Sesungguhnya Engkau mengetahui mata-mata yang khianat dan apa yang tersembunyi di dalam dada. Allahumma rahmataka narju fala takilna ila anfusina tarfata ain wa aslih lana sya'nana kullah la ilaha illa anta. Ya Allah, hanya rahmat-Mu kami berharap mendapatkannya. Kerana itu, janganlah Engkau biarkan diri kami walau sekelip mata tanpa pertolongan atau rahmat daripada-Mu. Perbaikilah segala urusan kami. Tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Engkau. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah wa la taj'alhu multabisan 'alaina wa nadhillu waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, perlihatkanlah kepada kami yang benar itu adalah benar, lalu bimbinglah kami untuk mengikutinya, dan perlihatkanlah kepada kami yang salah itu adalah salah, dan bimbinglah kami untuk menghindarinya. Janganlah dijadikan yang benar dan salah itu samar-samar bagi kami, sehingga menyebabkan kami sesat, dan jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah
innaka antal wahhab. Wahai Tuhan kami, janganlah Engkau memesongkan hati kami sesudah Engkau beri petunjuk kepada kami. Dan kurniakanlah kepada kami limpah rahmat dari sisimu. Sesungguhnya Engkau jualah Tuhan yang melimpah-limpah pemberiannya. Ma'arabitah. اللهم إنك تعلم أن هذه القلوب قد اجتمعت على محبتك والتقت على طاعتك وتوحدت على دعوتك وتعاهدت على نصرة شريعتك فوثق اللهم رابطتها وأدم ودها واهدها سبلها واملأها بنورك الذي لا يخبو واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجميل التوكل عليك وأحيها بمعرفتك وأمتها على الشهادة في سبيلك إنك نعم المولى ونعم النصير اللهم آمين وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Ya Allah, sesungguhnya Engkau mengetahui bahwa hati-hati ini telah berhimpun kerana mengasihi-Mu, bertemu untuk mematuhi perintah-Mu, bersatu memikul beban dakwah-Mu. Hati-hati ini telah mengikat janji setia untuk mendaulat dan menyokong syariat-Mu. Maka eratkanlah ya Allah akan ikatannya. Kekalkan kemesraan antara hati-hati ini. Tunjukkanlah kepada hati-hati ini akan jalannya yang sebenar. Penuhkanlah piala hati-hati ini dengan cahaya Rabbani-Mu yang tidak kunjung malap. Lapangkanlah hati-hati ini dengan limpahan keimanan dan keindahan tawakal kepadamu. Hidup suburkanlah hati-hati dengan ma'rifat, pengetahuan sebenar tentangmu. Jika Engkau takdirkan kami mati, maka matikanlah pemilik hati-hati ini sebagai para syuhada dalam perjuangan agama. Sesungguhnya Engkau sebaik-baik sandaran dan sebaik-baik penolong. Ya Allah, perkenankanlah permintaan ini. Ya Allah, restuilah dan sejahterakanlah junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan para sahabat baginda semuanya. Allahumma ighfir lana walil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat وألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا وانصرنا على عدوك وعدونا اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أذل الشرك والمشركين اللهم انصر إخواننا المسلمين في كل مكان وفي كل زمان وفي كل وقت اللهم إنا نجعلك في نحور أعدائنا ونعوذ بك من شرورهم اللهم بدل شملهم وفرق جمعهم وشتت كلمتهم وزلزل أقدامهم وسلط عليهم كلبا من كلابك يا قهار يا جبار يا منتقم يا الله يا الله يا الله اللهم يا منزل الكتاب ويا مجري السحاب ويا هازم الأحزاب اهزمهم 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 wansurna alaihim. Ya Allah, ampunilah kami, mukminin mukminat, muslimin dan muslimat. Satukanlah hati-hati kami, perbaikilah hubungan antara kami, dan menangkallah kami ke atas musuh-Mu dan musuh kami. Ya Allah, muliakanlah Islam dan orang Islam. Ya Allah, hinakanlah syirik dan mereka yang syirik. Ya Allah, bantulah saudara-saudara kami yang muslim di semua tempat, zaman dan masa. Ya Allah, kami letakkan kamu di batang leher musuh-musuh kami dan kami berlindung denganmu daripada kejahatan mereka. Ya Allah, hancurkanlah kumpulan mereka. Ya Allah, pecahkan pakatan mereka. Ya Allah, leburkan pendirian mereka. Ya Allah, musnahkan langkah mereka. Cengkamkan anjing-anjingmu kepada mereka. Ya Allah yang maha memaksa. Ya Allah yang maha perkasa. Ya Allah yang maha membalas. Ya Allah, ya Allah, ya Allah yang turunkan kitab, yang gerakkan awan, yang tewaskan tentera Ahzab, kalahkan mereka, kalahkan mereka, kalahkan mereka dan kemenangan untuk kami. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Qabbalallahu minkum
inna wa minkum taqabbal ya karim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Sudah kita telah membaca surah At-Takasur. Agaknya bolehkah kita menghayati apabila kita membaca ayat ini, sama ada di dalam masa kita menunaikan solat atau di luarnya, kita dapat tadabbur makna ayat-ayat itu, At-Takasur. Mana perkataan yang harus kita tahu maknanya ialah apa? At-Takasur. Takasur. Takasur, kita kata daripada rootnya kaf ada, ta ada, ro ada, itu rootnya. Root mana tiga huruf ni. Kasura, asal mana kasura tu banyak. Bila makna at-takasur, itulah orang yang suka kepada banyak. Kalau harta, nak harta banyak. Kalau anak, nak anak banyak. Kalau kawan, nak kawan ramai. Kalau semua mana bermegah-megah dengan perkara itu. Bermegah-megah dengan harta yang banyak. Bermegah-megah dengan anak yang ramai. Bermegah-megah dengan kawan rakan yang ramai. Bermegah-megah dengan pangkat, kedudukan. Mana semua benda tu menunjukkan kepada banyak. Jadi yang Allah nak tunjukkan di dalam ayat itu ialah nak mengatakan bahawasanya Allah nak menegah kita daripada lalai, leka. Alhaakumut takasur. Mana lalai dan leka untuk memperbanyakkan perkara-perkara yang disebutkan itu, sampailah hatta zurtumul maqabir, sehingga kamu ziarah kubur. Mana cakap lembut tu, sehingga kamu ziarah kubur, makna sehingga kamu matilah, maksudnya sehingga kamu mati. Zurtumul maqabir. Itu hakikat yang memang berlaku kepada kita manusia ni. Alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir. Jadi kita nak lihat yang saya sebutkan pada minggu sudah, maknanya bermegah-megah ataupun kita lalai ni dalam beberapa perkara, dalam beberapa perkara. Saya sebutkan di antaranya, Satu ialah kita lalai dengan sebab kesihatan. Kita sihat ataupun masa lapang kita. Masa lapang kita banyak. Al-amnu was-sihah. Ini nikmat yang akan ditanya. An-ni'am al-mas'ulu anhu. Dalam kitab, dalam tafsir Al-Qurtubi ni disebut Al-ni'am, ni'am tu jamak daripada ni'matun. Ni'matun satu, ni'am ni'mat. Ni'mat al-mas'ulu anhu. Ni'mat yang akan disoal, mas'ul yang akan dipertanggungjawabkan, akan ditanya nanti. Apa dia? Cuba kita sebutkan insya-Allah satu persatu supaya kita tidak leka, Kita apa dia nikmat tu? Banyaklah nikmat ni, semualah apa yang kita kecap, apa yang kita nikmati daripada pemberian Allah, semua tu dikatakan nikmat. Jadi ini nak diperincikan supaya mungkin kita boleh peka sikit apabila kita berhadapan dengan perkara ini. Dia kata al-amnu was-sihah, dah saya sebutkan minggu sudah juga, iaitu aman dan sihat. Itu di antara nikmat yang akan ditanya. Kita duduk dalam keadaan aman, tak ada apa
Tak ada apa yang menghalang kita daripada kita keluar ataupun daripada kita melakukan apa-apa ibadah. Kita melakukan aktiviti harian yang kalau kita niat yang betul makna merupakan juga ibadah. Al-amnu was-sihah, dan kita sihat. Al-amnu was-sihah. Al-sihhatu wal-fara', itu kesihatan dan masa lapang. Kata Ibnu Mas'ud, nikmat tu di antaranya pertama ialah al-amnu was-sihah. Kata pula Sa'id bin Jubair, iaitulah as-sihhah wal-fara'. Sebab ada disebutkan di dalam hadis Bukhari yang saya sebut hari itu, ni'matani maghbunun fiha katsirun minan nas. Ni'matani, dua nikmat yang ramai manusia terpedaya dengan dua nikmat ini. Apa dia? As-sihhatu wal-fara', kesihatan dan masa lapang. Kesihatan dan masa lapang. Itu kesihatan, mana kita gunakanlah semasa kita sihat ini dengan sebaik-baiknya. Kita jangan leka, maknanya penuhkan masa kita dengan sesuatu yang memberi manfaat kepada kita. Goal kita ialah pada akhirat. Kita ingat tu je, mana kita melakukan sesuatu dengan penuh keikhlasan dan kerana Allah Ta'ala, kan. Sihatul fara'. Dan di antaranya lagi ialah disebut di sini al-idrak bihawasis sam'i wal basar. Mana kita berupaya menggunakan panca indera kita ni. Panca indera kita yang utama iaitulah apa? As-sam'u wal basar. Apa dia makna sam'u? Pendengaran. Pendengaran kita ni. Basar, melihat. Melihat. Telinga kita duk boleh dengar lagi kan? Tapi Allah ambil sikit lah. Kadang-kadang tak dengar juga telinga ni. Allah ambil dah sikit. Dah tua kan, makin tua ni. Kadang-kadang nak kata, mama tak dengar ke? Mana tu Allah dah ambil dah sikit tu. Kalau dulu semua dengar. Kalau dulu apa pun semua dengar. Orang bisik-bisik pun dengar. Sekarang ni dah duduk jam sikit tak dengar dah. Allah ambil dah sikit tu. Tapi ada lagi. Al-idrak bihawasis sam'i. Ada lagi. Kita boleh capai lagi. Kita boleh dapat lagi dengar. Kuat kalau sikit. Kalau radio tu kuat sikit. Kalau TV tu kuatkan sikit. Dengarlah. Kalau pelan tak dengar. Kita gunakan untuk kebaikan diri kita. Untuk kita menunjukkan amal soleh kita. Bila kita dengar, memberi faedah kepada diri kita. Basar begitu juga. Kita melihat, gunakan dengan sebaik-baik. Jangan al-basar itu digunakan untuk perkara-perkara yang boleh membawa kepada apa? Kepada dosa. Kan mata ni dikatakan apabila dia melihat sesuatu, sebab tu Allah sebut dalam Al-Quran, dia suruh kita tundukkan pandangan. Maknanya kalau kita tengok sesuatu yang boleh membawa kepada dosa, janganlah diteruskan, janganlah dipanjangkan. Janganlah maknanya terus saja melihat sampai habis puas hati kita. Jangan. Kerana ia membawakan kepada keburukan. Itu idrak bihawasis sam'i wal basar. Tadi amnu was-sihah ataupun al-sihhatu wal faragh, sehat dan masa lapang. Dan ini adalah kebolehan kita, keupayaan kita untuk menggunakan panca indera kita, itu mendengar dan melihat. Ibnu Abbas kata dalam Al-Quran ada fit tanzil, di dalam Al-Quran ada sebut, kita biasa dengar ni, biasa dengar ayat ni. Inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Sungguhnya pendengaran, inna sam'a wal basara, dan penglihatan kita, wal fuad, dan hati kecil kita, kullu ulaika, semuanya tu kana anhu mas'ula, mana akan disoal nanti. Wa fi sahih, dalam hadis sahih, an Abi Hurairah wa Abi Sa'id
Abi Hurairah dan Abi Sa'id kedua-duanya berkata qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan riwayat daripada Abi Hurairah, riwayat daripada Abi Sa'id, mereka berdua berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yu'ti bil 'abdi yaumal qiyamah. Hari kiamat nanti kita ni didatangkan hamba pada hari kiamat. Fayaqulu lahu, akan dikatakan kepada dia. Kita ni akan dihadapkan kepada Allah dan akan Allah kata kepada kita, alam aj'al laka sam'an wa basaran? Tidakkah aku jadikan kepada kamu pendengaran dan penglihatan? Tidakkah aku jadikan kepada kamu wa malan wa walada? Malan, apa dia mal? Harta kan? Wa walada dan anak-anak. Tidakkah aku jadikan kepada kamu pendengaran, penglihatan, harta dan anak-anak? Dan sampailah kepada akhir hadis dia. Kemudian waqala fihi hadisun hasanun sahih. Hadis ni hadis hasan sahih. Lagi di antara yang akan ditanya, malazul ma'kuli wal mashrub. Malaz al-ma'kul, ma'kul tu daripada akala, wal mashrub daripada syaribah, kata akar dia. Itulah apa dia? Maknanya makanan-makanan yang lazat lah. Malaz, makanan yang lazat. Kita sekarang ni tak tahulah makanan yang lazat bagi tiap-tiap seorang. Pada makanan yang lazat bagi dia. Yang paling lazat, yang dia rasa nak makan sangat. Apa dia? Kalau makanan-makanan biasa ni apa? Setengah orang sambal pun dah lazat dah. Tempoyak pun sedap dah. Tempoyak dah sedap dah. Malaz al-ma'kul wal mashrub. Malazul ma'kul wal mashrub. Makanan-makanan yang lazat. Malazul ma'kul wal mashrub. Apa kita nak makan? Apa yang kita makan? Mana bila kita makan yang lazat tu kita ingat. Mas'ul, kita akan ditanya nanti. Kita akan ditanya nanti di akhirat. Ni sekarang ni kan, kita masing-masing nak dengar ni pengajian sikit ni. Panas lah buka apa? Buka aircon, buka kipas. Itu pun nikmat. Nikmat tu Allah tanya dulu duk dengar ceramah tu buka kipas lah, buka aircon lah. Tapi duk tidur kah? Sejuk tidur lah pula. Duk tidur kah? Tidur lah. Tak buka gambar pun tu mungkin jugalah. 50% tu dah ke mana dah tu. Tidur Adalah. Ustazah cakap kami tak berapa nak dengar. Ustazah cakap tak berapa nak menarik. Jadi akan ditanya nanti. Okey. Kullu ulaika kana anhu mas'ula. Makanan yang lazat, minuman yang lazat. Makanan yang lazat. Sekarang ni apa? Bagi setengah orang tu tepi jalan tu ada apa sekarang ni? Durian. Makan sampai tak ingat lah ada penyakit kan. Makan tak ingat sampai kita ni ada penyakit. Macam mana? Bila makan menyebabkan semua tu lah. Ya Allah ya Rabbi. Jadi esok akan ditanya oleh Allah. Lagi apa? Akan ditanya oleh Allah. Pakaian tak ada? Ya. Pakaian tak tanya? Nanti kita tengok ada tak. Hadis Abi Hurairah yadullu ala makna apa? Ghada wal asya. Makan tengah hari pun, makan tengah hari. Kan kita belajar kan? Kita belajar apa? Wajibatut ta'am. Kelas bahasa Arab. Ingat tak? Ya. Meal kita ada 3. Al-fatur, al-ghada, al-asya. Al-asya. Fatur, ghada, asya kan? Ya. Akan ditanya lah. Akan ditanya nanti, makan sedap hari tu no. Tengah hari tu makan apa? Tengah hari satu hari tu kamu makan apa? Sampai tak ingat.
dekat orang-orang susah ni. Al-ghada wal asya gitu juga. Makan malam, asya. Kan asya ya, macam ada asya. Lagi, apa lagi yang akan ditanya? Makan berkenyang. Syab'ul butun. Syab'ul butun. Syab'ul tu makna kenyang. Butun tu makna perut. Perut penuh. Perut kenyang. Perut makan penuh. Akan ditanya. Akan ditanya. Baridus syarab. Minuman yang dingin, sejuk. Kan? Kita tengok kalau apa ni? Minuman yang sejuk tu, rasa kalau bulan puasa tu macam nak telan sejak tu lah. Kan? Kan baridus syarab. Ataupun lebih-lebih lagi hari yang panas ni, kalau kita rasa nak minum habis satu tu. Apa lagi? Zilalul masakin. Rumah yang indah lah, rumah yang sedap diduduki, yang nyaman diduduki, zilal, seolah-olah macam ada apa kita kata? Pelindung lah, zilal tu macam awan duk lindung. Rumah-rumah yang seperti itu. Maknanya memanglah kita kalau duduk dalam rumah kan kita rasa nyaman lah. Tak ada rasa panas. I'tidalul khuluq. Mana akhlak yang i'tidal maknanya yang sederhana lah. I'tidalul khuluq. Walazzatun naum, dan kelazatan tidur. Lazat tidur. Sedap tidur. Ada orang yang tak boleh tidur. Tak boleh tidur ni satu penyakit ni, no? Kalau kita lazat boleh tidur tu maknanya Allah akan tanya. Lazatnya tidur kamu sampai tak ingat nak bangun awal ke, nak buat sikit tahajud ke, apa ke. Lazatun naum. Qala Rasulullah SAW, la tus'alunna yawma izin anin na'im. Akan ditanya kepadamu tentang nikmat. Pasti akan ditanya. Bila ada kata la tus'alunna tu, kalau tus'alu saja ditanya. Kalau ditambah lam di kepala dan nun yang ada sabdu di hujung tu dengan makna taukid. Maknanya kamu pasti akan ditanya. Pasti akan ditanya. Yauma izin, pada hari itu, anin na'im, tentang nikmat yang kamu kecap. Tu yang kita bilang tadi tu, nikmat tadi. Yang nikmat tadi yang kita sebut 2, 3, 4, 5, 6 tu, itu di antaranya adalah. Kesimpulannya kan semualah, semua yang kita yang kita nikmat yang kita kecap, yang kita rasa, semuanya akan ditanya oleh Allah, walaupun sekecil-kecilnya. Alangkah lagi kalau besar, mana akan ditanya. Dalam menyatakan nikmat ni banyaklah yang dikatakan nikmat. Misalnya kullu syai'in min lazzatid dunya. Setiap sesuatu daripada kelazatan dunia. Itu dikatakan nikmat. Tsumma la tus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Maknanya kullu syai', setiap sesuatu daripada kelazatan dunia itu dikatakan nikmat. Okey. Ada hadis di sini, hadis Ibnu Umar. Ibnu Umar adalah Abdullah Ibnu Umar, anak Sayyidina Umar. Dia kata apa? Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza kana yaumul qiyamah", apabila berlaku hari kiamat, da'allahu bi'abdin min ibadihi. Faham tak? Yang belajar bahasa Arab ni, perkataan sini simple aja ni. Idza kana yaumul qiyamah,
Da'a dia? pada da'a. Allah panggil hamba dia. Da'allahu bi'abdin min ibadi. Allah panggil seorang hamba dia. Fayuqifuhu baina yadai. Mana Allah suruh berdiri di depan dia. Baina yadai itu mana di hadapan dia, di hadapan Allah. Fayas'aluhu, akan ditanya an jahihi kama yas'aluhu an malihi. Ditanya tentang pangkat yang dia sandang tu, seperti mana Allah bertanya tentang harta yang dia ada. Dari mana dia dapat dan ke mana dia curahkan harta dia. Jadi pangkat itu adalah termasuk dalam na'imid dunya, termasuk dalam nikmat dunia. Nikmat dunia, sebab itulah yang dikejar oleh orang yang ada di atas dunia ini, seperti mana yang kita lihat dalam dunia kita sekarang ni, dalam masyarakat kita sekarang berlaku yang tu kan. Nak pangkat lah tu, nak pangkat. Okey. Qala Malik rahimahullah. Malik rahimahullah berkata, innahu sihhatul badan, kesihatan badan, wa tayyibun nafs, baik keadaan diri. Itu juga an-naum ma'al amni wal afiyah, tidur dengan aman, dengan sihatnya. Ma saddal ju', apa yang boleh menghilangkan kelaparan. Ma saddal ju' wa satril aurah. Ni pakaian lah. Datin Fat tadi tanya, pakaian tak ada kau Ustazah ni? Innama saddal ju', kata Sufyan bin Uyainah, innama saddal ju' wa satril aurah min khashinit ta'am wal libas. Akan ditanya. Okey, itulah yang saya sebutkan, ya, di antara yang harus kita ingat, perkara-perkara yang akan ditanya oleh Allah. Mas'ul, kita ni mas'ul, kita bertanggungjawab untuk menjawab pertanyaan Allah pada nikmat-nikmat yang Allah berikan. Ada lagi pendapat tentang nikmat ni, pada lagi, iaitu tentang berkata qala Muhammad bin Ka'ab an-na'im. Na'im, nikmat tu apa dia? Huwa ma an'amallahu alaina, itu apa yang Allah beri nikmat kepada kita bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dengan nikmat iaitu kedatangan Nabi Muhammad, utusan Nabi Muhammad kepada kita. Allah utuskan Nabi Muhammad kepada kita, itu juga adalah termasuk di dalam nikmat. Memang nikmat yang paling besar ialah diutuskan Nabi kepada kita. Sebab dalam Quran ada sebut, laqad mannallahu 'alal mu'minin iz ba'atsa fihim rasulan min anfusihim. Allah memberi nikmat kepada orang-orang yang beriman kerana Allah mengutuskan ba'atsa fihim rasulan min anfusihim, kerana Allah mengutuskan kepada mereka seorang rasul yang terdiri daripada manusia juga seperti mereka. Termasuk juga di dalam nikmat ialah takhfifus syara'i', iaitu keringanan di dalam syariat. Kita tengok dalam syariat kita, khususnya syariat Nabi Muhammad ni, kita ada Allah beri keringanan. Kalau semayang masa musafir boleh kita apa? Boleh kita qasar, jamak kan. Takhfif lah, makna meringankan. Kalau kita sakit ke apa ke, makna boleh kita tayamum, takhfif, tak payah ambil dengan air, guna guna tanah untuk tayamum. Itu makna takhfif, makna meringankan syariat. Wa taysiril Quran, mempermudahkan Al-Quran.
Sebab Allah ada sebut di dalam Al-Quran, walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Yang kita baca dalam surah apakah? Dalam suratul Qamar kan? Kita baca Allah memudahkan kepada kita Al-Quran. Mudah kita baca. Siapa pun boleh baca. Kanak-kanak pun boleh baca. Semua boleh baca. Memudahkan kepada kita. Itu adalah satu nikmat. Akan ditanya, kalau kita tidak ambil berat, tak ambil berat dengan Al-Quran, maka akan ditanya kenapa. Begitu juga mana Allah telah mengatakan di dalam Al-Quran juga, ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj. Allah tidak jadikan kepada kamu dalam agama ni satu yang menyusahkan. Mana Allah permudahkan. Okey, itulah dia sebahagian daripada apa yang dikatakan nikmat. Nikmat yang Allah sebutkan, wala tus'alunna yauma idzin 'anin na'im summa la tus'alunna yauma idzin 'anin na'im. Ustazah, maaf Ya. Ustazah. Ya. Yang tadi yang utus Nabi tu, maaf Ustazah. Ayat berapa Ustazah? Surah berapa? Kalau ada dalam buku Ustazah. Yang Ada. utuskan Nabi tu. Ada tak? Nikmat Ayat. utusan Nabi. Ayat utusan Nabi tu. Surah. Ya. Dapat surah pun tak apa dah. Tu dapat dua-dua Surah. sekali lagi bagus. Ya. Surah. Surah ya. Saling telefon. Suratul Hajj, surah Ali Imran ayat 16. Ali Imran. Ayat Ya, 16. surah. Surah Surah Ali Imran. Ayat 16. Ya. Terima Laqad kasih. manallahu 'alal mu'minin iz ba'atsa fihim rasulan min anfusihim. Laqad manallahu 'alal mu'minin iz ba'atsa fihim rasulan min anfusihim. Surah Ali Imran Ayat 15 ya. Okey. Dah, ayat Ustazah. 16. Terima kasih. 16. Iya. Tak apa, boleh cari. Cari nah. Iya, Atau terima kasih. saya tak berapa nampak ni dia kecil. Ali Imran tak ada pula, bukan tu. Ustazah baca balik semula. Ustazah apa dia kata? Ayat dia apa dia? Laqad manallahu Laqad manallahu 'alal mu'minin iz man. ba'atsa fihim rasulan min anfusihim. Bukan 16 tu. Satu lebih 164 ada ke? 164 main nak tengok. Sebab mata saya tak apa nampak ni. 164. Laqad manallahu 'alal 164. mu'minin. 164 Ali Imran. Wa ma ja'ala 'alaikum fi dini min haraj tu surah ayat suratul Hajj ayat 76. Hajj 76. Yang walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Itulah ayat suratul Qamar ayat 17. Qamar 17. Okey, terima kasih Ustazah. Okey. Teruskan. Itulah seperti mana yang disebutkan di dalam kitab Al-Qurtubi, tafsir Qurtubi dalam dalam juzuk yang akhir. Jadi kita lihat sikit kepada pedoman yang kita boleh ambil daripada At-Takasur ini. Takasur, pedoman dan hukum-hukum. Okey. Kalau orang kafir akan ditanya tak? La tus'alunna yauma idzin 'anin na'im. Mereka juga mengecap nikmat seperti kita. Mereka ditanya tak? Tidak. Pasal dia orang bukan yang beriman. Tak ditanya. Sebab Allah tak khususkan pun di situ la tus'alunna. Ini disebutkan al-mu'min wal kafir ke. Jadi semua ditanya lah. Semua ditanya. Tapi pertanyaan untuk orang kafir adalah pertanyaan untuk menghina orang kafir. Untuk menghina orang kafir. Di atas apa yang mereka kufurkan. Tak mereka kufur,
ditanya tu dengan keadaan yang hina, menghina mereka. Kalau orang mukmin ditanya itu untuk memuliakan orang mukmin kerana kesyukuran mereka, kerana keimanan mereka kepada Allah. Yang ditanya akan ditanya, ya. Kita lihat pedoman hidup, dan kalau ada hukum hakam di dalam apa yang kita baca tentang surah At-Takasur ini. Allah memberi amaran kepada kita agar meninggalkan segala amalan soleh, dan supaya agar tidak meninggalkan segala amal soleh, dan supaya membuat persediaan untuk hari akhirat. Allah juga mencela golongan yang disebutkan berbangga dengan harta dan banyak anak pinak, sebaliknya lupa mentaati Allah sehinggalah mereka mati dan dikebumikan di dalam kubur. Itu dalam ayat pertama yang kita boleh ambil faham, iaitulah Allah beri amaran kepada kita supaya tidak meninggalkan amal soleh. Alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir. Supaya kita buat persediaan untuk hari akhirat. Okey. Celaan di sini adalah umum, merangkumi sikap bangga diri dengan apa saja. Bila kata celaan yang Allah cela kat situ, At-Takasur tu ialah merangkumi sikap bangga diri dengan apa saja seperti harta, anak pinak, kabilah, kaum kerabat, kekuasaan, kemegahan teman dan pembantu. Dia turut merangkumi sikap bangga dengan diri sendiri seperti memiliki ilmu dan akhlak yang mulia, berbangga dengan tubuh badan fizikal. Mana bangga dengan tubuh badan, mana fizikal kita, seperti kesihatan dan kecantikan, atau berbangga dengan faktor-faktor luaran seperti harta, kemegahan, sahabat handai dan teman-teman rapat. Jadi berbangga di situ. Banyak cabang-cabangnya yang harus kita ingat. At-Takasur di situ itulah semua termasuk dalam apa yang disebutkan tadi. Amat jarang disebut dalam Al-Quran perkataan kubur. Hatta zurtumul maqabir. Mungkin satu tempat tu je lah kot. Maqabir tu. Antaranya ialah tersebut di dalam surah ini. Sebenarnya menziarahi kubur merupakan obat yang paling mujarab bagi mengubati hati yang keras. Kerana amalan ini mengingatkan seseorang tentang mati dan hari akhirat. Seperti mana yang kita sebut dulu kan. Maknanya proses tentang ziarah kubur ni sejak zaman Nabi dulu dikatakan mula-mula ditegah tak boleh ziarah. Lepas tu ada keringanan. Nabi kata fazuruha, sekarang kamu boleh ziarah. Bolehlah ziarah, dulu tak boleh ziarah. Lebih-lebih lagi orang perempuan tak boleh pergi ziarah. Jadi selepas Rasulullah beri keringanan, Rasulullah kata fazuruha, kamu boleh ziarah sekarang. Jadi boleh ziarah. Mana perempuan, laki-laki boleh ziarah. Tapi jangan sampai membawa kepada fitnah. Kalau membawa fitnah itu diharamkan. Lebih-lebih lagi kepada remaja ke apa ke pergi ramai buat hingar-bangar kat kubur tu kan. Jadi itulah mana ziarah kubur boleh. Tapi kalau saya sebut itu kan ada disebutkan oleh ulama kata kalau perempuan makruh lah. Kalau dia pergi nak menangis, nak meratap apa semua tu memang diharamkan. Tak boleh. Para ulama ada berpesan, hati hendaklah dirawat dengan 3 perkara. Hati, kita nak rawat hati kita boleh dengan 3 perkara. Itu apa? Taat kepada Allah. Taat kepada Allah. Banyak ingat mati. Pergi ziarah kubur. Ziarah kubur orang Islam. Jangan pergi ziarah jarak Cina. Ziarah kubur orang Islam. Ziarah kubur. Dan ada adab dia untuk kalau nak pergi ziarah tu. Dalam surah ini Allah mengulang ancaman demi ancaman. Kat mana ada ancaman ni dalam surah tu? Kalla tu. Ada 3 kalla kan? Alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir. Kalla saufa ta'lamun. Kalla. Jangan begitu.
Jangan begitu. Mana jangan kamu ada melalaikan. Jangan melalaikan kamu perasaan-perasaan untuk nak membangga diri dengan banyak harta, banyak anak, banyak kawan, semualah. Jangan. Kalla, jangan. Kalla. Kerana apa? Saufa ta'lamun. Kamu akan tahu. Kamu akan tahu. Kamu akan tahu. Maknanya bila kamu masuk kubur, kamu tahu. Kamu rasa. Kalla saufa ta'lamun. Summa kalla saufa ta'lamun. Lagi. 2 kali ancaman demi ancaman. Tujuannya apa? Untuk memantapkan keyakinan tentang benarnya azab kubur dan azab akhirat. Tentang benarnya azab kubur dan azab akhirat. Nah, ini nak mengatakan bahawa segala yang dijanjikan oleh Allah kepada kita seperti kebangkitan selepas mati dan perkara-perkara yang berikutan dengannya adalah betul dan benar. Kemudian Allah Ta'ala mengulangi semula ancaman dan peringatan bahawa kita manusia tidak melakukan amalan soleh dan tidak meninggalkan sikap berbangga dengan harta, anak-anak dan sahabat rapat. Mereka pasti akan menyesal dan akan menderita, diseksa pada hari kiamat. Kalau ada perasaan itulah, itu janji Allah. Allah menampilkan ancamannya lagi dengan menggunakan qasam. Ini mana? Sumpah. Sumpah yang diandaikan. Ini demi Allah kamu akan melihat neraka Jahannam. Apa dia? La tarawunnal jahim. La tarawun. Asal perkataan lihat tak tang taro saja. Taro tu saja. Taro saja. Tapi bila diletak lam di awal dan nun taukid di akhir, itu menunjukkan kepada ada sumpah sebelum tu yang dihazaf, yang dibuang. Kalau belajar bahasa Arab fahamlah. Karena bila ada lam taukid tu dan ada nun taukid di hujungnya, nun yang bersabdu tu, pasti kamu akan melihat. Maknanya pasti kamu akan melihat. Seolah-olah adanya sumpah sebelum itu. La tarawunnal jahim. Kamu pasti akan melihat neraka jahim. Demi Allah kamu akan melihat neraka jahim. Seolah-olah ada sumpah yang dihazafkan, yang dibuang. Itulah demi Allah, la tarawunna, kamu akan melihat neraka jahim. Percakapan ini ditujukan kepada orang-orang kafir. Sebab orang kafir ni dia pasti akan masuk neraka. Ada ulama yang mengatakan bahawa kata-kata ini dihadapkan juga kepada umum. Mana kepada semualah, semua manusia. Sebab ada di dalam surah Maryam ayat 9 ayat 71, inna minkum illa wariduha, dan tiada seorang di antara kamu melainkan akan sampai kepadanya. Sampai mana masuk ke dalam neraka. Neraka adalah tempat penginapan bagi orang kafir, manakala bagi orang mukmin pula ia adalah laluan sahaja. Bagi orang kafir neraka lah tarawunnal jahim. Bagi orang mukmin adalah laluan sahaja. Kemudian Allah SWT menegaskan tentang manusia melihat neraka jahim dengan mata hati dan mata kepala mereka sendiri pada hari kiamat nanti. Mana? Summa la tarawunnaha 'ainal yaqin. Disebutkan kan ainal yaqin. Kalau mula ilmal yaqin tu, maka di dunia ni mungkin kita ilmal yaqinnya kita tahu. Kita dengar daripada apa Rasulullah sebut, ada syurga, neraka. Kita yakin. Itu ilmul yaqin yang kita yakin. Tapi bila di akhirat nanti, kita akan lihat dengan mata kepala kita sendiri pada hari kiamat nanti. Manusia juga akan disoal tentang segala jenis nikmat dunia yang mereka kecapi di akhirat kelak. Yang kita sebut tadilah nikmat rumah, tempat berteduh, termasuk
bayangan pokok-pokok pun. Mana kita berteduh di bawah pokok tu, mana tu juga sebagai nikmat. Keselesaan hidup dan kesenangan, kesihatan dan waktu lapang, keamanan, pakaian dan sebagainya. Semua orang akan disoal siasat. Soalan terhadap orang kafir, saya sebut tadi, sebagai penghinaan. Kalau disoal orang kafir, soalannya sebagai penghinaan kepada mereka. Kerana mereka tidak bersyukur. Manakala soalan kepada orang mukmin adalah soalan penghormatan kerana mereka bersyukur. Kesyukuran sebenarnya adalah nikmat mengatasi segala nikmat. Manakala soal siasat adalah dalam rangka pengadilan. Ada pendapat yang mengatakan bahawa soal siasat itu berlaku selepas orang kafir masuk neraka. Maka itu dikira sebagai penghinaan kepada mereka. Namun tadi pendapat yang disebutkan tadi adalah lebih tepat, lebih utama. Okey, itu saja maknanya untuk kita mengetahui tentang pedoman daripada surah Al-Hakumut Takasur. Pada surah Al-Hakumut Takasur yang kita boleh ambil faedah daripadanya. Kemudian akan datang adalah surah Al-Asri, surah Al-Asri. Kita nak teruskan ke Al-Asri. Kita ada lagi 10 minit, pukul 10. Bila kita berhenti ke? Saya nak minta izin nak bersiap nak. Boleh kot Ustazah. Selalu Ustazah dah buat OT dah. Lebih-lebih waktu. Hari ni awal sikit tak apa. Pandai dia. Itulah. Kalau ada apa-apa ni, kalau ada apa pandangan ke apa ke nak lepas ni kita cuti kan. Cuti lama kita. Sampai hari Selasa. Hari sampai Selasa. Sampai hari Selasa. Bangkit dia. Cuti apa? Hari Selasa cuti ya? Cuti public. Bukan sampai Isnin. Bukan sampai Isnin ke? Selasa. Macam cuti public holiday. hari. Macam cikgu sekolah sampai hari Selasa. Itulah sebab dah pencen lama. Kita nak cuti hari-hari. Apa tu yang nak pergi tu? Yang nak pergi ke tu hari apa 28 Dengkel. Lambat lagi Ustazah 30. Minggu lagi satu. Lepas Kak Som Nuri Ustazah. Lepas Kak Nuri. Oh nak pergi Setiawan tu. Nak pergi Setiawan Som ni hari 28 ni. Oh tu. Kak Som 28, 30 nak pergi Setiawan. 31 baru balik nak Kak Wiza. Betul. Saya nak tanya, 28 tu Kak Som tu, dia jemput orang sebelah kita juga kan? Jemput. Itu jemput Ustazah. Tu dia nak pergi macam mana? Ustazah kalau nak pergi Ustaz nak pergi awal pun boleh. Kena ladan nak pergi awal. Oh dia kata nak pergi awal. Nak hantar anak takkan nak patah balik. Jauh pula nak ambil. Mana hantar pergi dia tunggulah. Dengar kita marhaban lah. Dengar kita marhaban. Dipa tak pernah dengar kita marhaban kan? Tapi Kak Wiza. Kak Wiza, kalau ikut kata Kak Som, tak jauh sangat sebab dia South Valley dia kata. Southville lah. Dia kalau ikut Kak Som cakap tu, kalau saya dengan bidah dengan Kak Som cakap tu macam dekat jugalah. 4 kilo something. 4 kilo lebih. Kalau 4 kilo lebih dekat. Dekat ikut jalan lama nak pergi ke Bangi lama tu. Ya, right. Ikut dia panggil apa? Tempat tu dia panggil apa? Southville je. Allah dekat lah Southville. Ikut tol lah senang. Ikut tol. Bangunan tu kah yang dia duduk ya, bangunan kondo. Rumah dia salah satu tu. Betul. Dia bukan rumah teres ke? Kak Wiza rasa dia rumah teres. Yalah, dekat area situ Kak Wiza. Dia ada kondo, ada teres. Dia rumah teres. Kalau kondo tu tak apa jauh lah. Kalau ikut saya tahu lah. Tapi saya driver. Bagi alamat ke apa no? Dia bagi location kat kita orang hari tu.
Ada Oh, dalam boleh Ustaz, location. dalam Memang ada dalam tu pun ada. Dalam Azanah pun sudah ada alamat dia. alamat Dalam dekat tu Azanah ada. ada. Hmm. Bagi saya Oh, tengok. Ustaz saya Tak, tak kalau tahu. dia tak mau ada letak. dua cara. Sama ada orang perempuan yang nak bawa suami ni, jadi kita pergi satu kereta, jadi suami kita seorang lagi Yang bawa lain. suami bawa. Saya nak dengar tu lah. Dia tak mau pergi duduk tunggu dengar tu, dia tak mau. Tak mau. Tak lama kot Ustazah, sejam kan? Ha? Sejam je kot, tak silap kan? Selalunya kita dalam sejam je. Orang lelaki sejam pun dia tak mau tunggulah. Sungguh. Kita pergi Kalau lepas tu boleh lah. Kalau boleh pakat tu macam tu lah, no. orang satu kereta, dua kereta depa je lah pi. Itulah. Kena siapa kena uruskan tu? Siapa yang suami tu tak lah. hantar bini? Rizal lah, Kalau Rizal. boleh. Kalau Rizal Tapi dah. kena nak Kalau hantar boleh. bini. Urus Kena nak saja. hantar bini dia. Dah, kalau boleh kalau kita pergi sendiri, tapi macam suami Kak Siti pun nak pergi Kak Siti Wak Jeon. Dia kata nak tumpang Ana. Jadi maknanya Ana duduk kata kalau Ana kena Kak Som sebelah dengan dengan Kak Siti dengan tu dah 5 orang. Oh. Jadi kalau siapa Ana bawa kereta, saya kena nak pergi dengan apa pula? Sungguh pun. Saya kena orang lain ambil dia. Kalau Haji Din nak pergi, bolehlah macam tu kot. Pakatlah, nanti pakatlah. Nanti pakat. Okey. Lambat lagi kan Kak Rizal? Lambat lagi ada 1 week's time kan? 1 week another 1 week. Then kita fikir about it. Kita fikir tentang tu. Betul. Okey dah. Apa ni Som Sidi kata bayar tol 33 sen. 33. Betul Kak Mu dekat sebelum dia. Mahalnya tu. 30 sen. Agaknya kalau pandai cari jalan tak payah-payah tu. Ada jalan belakang. Jalan dalam. Alah 33 sen tak apalah, lalu aja. Tak jam kan? Tak jam. Yalah. Okey. HPM kata hari ini dengan besok tol free mana-mana satu seluruh Malaysia. Hari esok. Hari ni Kita ni nak baca doa dulu kot Ustazah nak siap. Ustazah nak pergi dah, kesian dia. lebih mana? Sebelum tu minta maaf Ustazah, saya kelapa saya ingat 9, anak 8 baca 9. Tu dia lah, tu dia. Agak dah. Dah besok kan? Saya pun duk buat kerja lain tengok mak 8.30 kejut. Itulah saya buat benda. Tak apa, recording ada insyaAllah. Apa tengok record. Okay, insyaAllah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nastaudi'uka ya Allah ma 'allamtana fardidhu ilaina 'inda hajatina ilaik wa la tansinahu ya rabbal alamin. Allahumma ya Allah, Allahumma inna nas'aluka hubbaka ya Allah wa hubba man yuhibbuk wal 'amala alladhi yuballighuna ila hubbik. Allahumma ij'al ahabba ilaina min anfusina min ahlina wa min al-ma'il barid. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya qawiyyu ya matin. Ya Allah, ya qawiyyu ya matin. Wahai Allah yang maha kuat, yang maha kukuh. Ya Allah, ya qawiyyu ya matin. Nas'aluka biqudratika wa biquwwatika an tumiddana fi jami'i qiwana wa jawarihina al-zahirah wal-batinah. Biquwwatin min quwwatika wa qudratin min qudratika. Naqdiru wa naqwa biha 'ala al-qiyam bima kallaftani min huquqi rububiyyatika wa nadabtana ilaihi minha fima bainana wa bainak wa fima bainana wa baina khalqik wa 'ala at-tamattu'i bi kulli ma hawwaltana min ni'amika allati abhatana min dinika wa yakunu dhalika 'ala aslahil wujuh wa a'daliha wa ahsaniha wa afdaliha mashuban bil afiyati wal qabuli wal ridha minka ya arhamar rahimin. Ya Allah yang maha kuat, yang maha kukuh, kami memohon dengan kekuasaanmu dan kekuatanmu agar engkau limpahkan pada seluruh potensi dan anggota badan kami yang zahir maupun yang batin dengan kekuatan dari kekuatanmu serta kekuasaan dari kekuasaanmu sehingga kami mampu menggunakan sesuai dengan kewajipan yang engkau amanahkan kepada kami dari hak-hak ketuhananmu.
dan sarananmu yang engkau sarankan kami laksanakan kepadamu dan pada makhlukmu, agar semua itu dapat dipenuhi dengan bentuk selurus-lurusnya, seadil-adilnya, sebaik-baiknya, seutama-utamanya, disertai dengan afiat, perlindungan, dikabulkan dan keridhaan darimu. Wahai Tuhan yang Maha Penyayang di antara seluruh penyayang. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum. Taqabbal ya karim.